Sebelum kita cerita ciri-ciri secara lebih detail, balik kepada apa yang saya sebut sebelum ini. Dalam hadis Nabi SAW dan ciri-ciri yang Tamim Ad-Dari cerita badannya besar. Jadi beberapa ahli muhaddithin atau ahli hadis mereka menyatakan bahawa Dajjal adalah umat Nabi Nuh AS. So kita dah cerita dah bagaimana dia boleh hidup, macam mana boleh hidup lama, kadar oksigen yang Allah rendahkan. Sebab tu akhir zaman kenapa binatang-binatang besar boleh keluar balik. Kenapa binatang besar yang kita tak pernah jumpa, Ya'juj dan Ma'juj, Dabah, Dajjal sendiri akan keluar balik. Mungkinkah kadar oksigen akan jadi tinggi balik seperti mana pernah dulu, satu ketika dulu? Okey, Allah saja yang mengetahui. Okey, kita cerita balik zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ni turun dengan ilmu dan juga memori syurga. Betul. Dia pernah ada di syurga. Syurga tu sangat canggih sebenarnya. Betul. Minta apa saja dapat. Apa saja dapat. Okey. Macam gini lah. Dai Hadari pernah pergi negara Eropah tak? Alhamdulillah. Mana antara dia? Yang saya pernah sampai Bulgaria. Oh, okey. Kemudian beberapa tempat lain antaranya Macedonia, Balkan lah. Balkan kan? Okey. Cantik tak sana? Sangat cantik. Okey. Bila Dai Hadari balik ke Malaysia, Dai Hadari ada memori sana. Betul. Jadi bila dekat Malaysia, pengalaman Dai Hadari mungkin melihat keadaan sana cantik, mungkin dekorasi rumah, mungkin cantik. Kita akan terbawa-bawa. Kita akan terbawa-bawa. Betul. Okey. Nabi Adam AS turun dengan dua benda. Satu ilmu, yang keduanya memori syurga. Sebab itu Nabi Adam AS turun bukan macam mana yang orang putih masalah kata orang gua dan sebagainya, tidak. Jadi maknanya dia membawakan ilmu dan memori syurga. Dia ada satu pengalaman yang dibangunkan. Jadi sebenarnya daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Nuh AS, satu teknologi yang tinggi sebenarnya. Okey, tetapi oleh kerana kaum sombong sangat, maka Allah Subhanahu Wa Taala macam reset baliklah teknologi. Saya suka bahaskan benda ini menurut Al-Quran juga. Cuma kita tengok sekarang surah Hud. Surah Hud ayat 42. Surah Hud ayat 42, bagaimana Allah ceritakan kisah Nabi Nuh AS. Allah SWT sebut bagaimana ketika banjir mulai naik, dan Nabi Nuh AS sudah berada di kapal, wahya tajri bihim fi maujikal jibal. Dia berada di tengah lautan yang dia punya ombak seperti gunung. Dan Nabi Nuh AS, wa nada Nuh ibnahu wa kana fi mu'zilin ya bunayya arkab ma'ana. Dia menyeru anak dia yang anak dia fi mu'zilin, di tempat terpencil. Okey, Dai Hadari. Kita di sini di studio kita memekik dekat dekat jaga sana, tak dengar tau. Betul. Tak dengar pun. Tapi kita bercakap di sini daripada Brunei, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Johor, daripada Kelantan, daripada Perlis, boleh dengar. Kenapa? Teknologi. Surah Hud ayat 42, Allah bagi hint. Sebenarnya teknologi berada zaman Nabi Nuh AS. Sudah ada. Dia manggil anak dia dekat dengan satu ombak yang sebesar gunung. Anak dia fi mu'zilin, tapi anak dia boleh dengar. Sebab itu apa yang dicatat oleh Firaun Khufu, di dalam piramid dia ada helikopter, ada kapal terbang, maknanya kisah teknologi sebelum dia yang dia pun tak mampu nak buat. Jadi daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh AS adalah 1,600 tahun. 1,600 tahun. Okey. Orang kedua yang dibagi ilmu yang hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran ada 500 lebih ayat sains. Semua tak ada nafi. Sains yang berada di barat adalah hasil daripada sains daripada Islam. Al-Quran. Daripada Al-Quran. Al-Khawarizmi. Maknanya dengan ilmu matematik dia. Ibn Sina, ilmu perubatan dia. Apa lagi? Al-Batani dengan ilmu tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Okey. Daripada zaman Nabi SAW sampai kepada zaman kita ada 1,400 tahun. Betul. Kalau kita dah 1,400 tahun dah canggih macam ni. Kita boleh tengok TV, kita boleh tengok ni, ada telefon, ada apa semua. Betul. Kalau kita nak tahu apa yang ada pada zaman Nabi Nuh AS, lagi 200 tahun. Sebab Nabi Adam sampai Nabi Nuh 1,600 Itulah tahun. teknologi yang ada. Sebab itu kenapa Dajjal ketika dia bangkit balik, dia tak heran teknologi kita ni. Seolah macam bahasa kitabnya sihir. Kalau bahasa modennya teknologi yang ada ketika itu pada dia. Yang sangat maju. Sebab tu dia boleh buat apa saja. Dan dia saya suka melihat pembacaan surah Kahfi bukan saja diserut getaran ataupun letupan-letupan bahasa itu.
Tapi apa surah Kahfi itu? Yang sampai Dajjal tak berani nak dekat bagi orang yang membaca surah Kahfi. 1 sampai ayat 10. Dan juga dua ayat akhir. Bukan saja dari sudut bacaan getaran ditakuti Dajjal, tapi apa rahsia dia? Kita tunggu ulama-ulama kita, Allah akan buka ilmu ni yang sampai boleh menggerunkan Dajjal sebenarnya. Jadi maksudnya ciri-ciri Dajjal adalah dia menipu orang dengan sihirnya. Tapi saya suka untuk